Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Quranu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Seriti cemerlang. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Quranu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Seriti cemerlang. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Quranu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna. Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Seriti cemerlang.
Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweetie cemerlang. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweetie cemerlang. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweetie cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweetie cemerlang.
Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing umat tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu Imamuna, Al-Qur'anu Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang.
Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali, sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Sweety cemerlang. Sweety cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Sweety cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Taati Allah di mana jua, amalan soleh sepanjang masa. Ilmu digali, sematlah di dada, tekadmu Rabbi daulatkan agama. Quran dan sunnah teras pegangan, pedoman kami sepanjang zaman. Akhlak mulia jadikan amalan, membimbing ummah tuju kejayaan. Allahu Rabbuna, Ar-Rasulu imamuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna. Sweety cemerlang.
Dihormati para ibu bapa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sementara kita menunggu peserta yang lain insya-Allah. Yang mana peserta di kalangan kita adalah penjaga dan murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Dan kita bersiaran hari ini melalui dua medium. Yang pertama medium melalui Google Meet insya-Allah, dan satu lagi insya-Allah kita melalui Facebook insya-Allah, Facebook Siti Talim. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah bagi memberkati majlis kita ataupun sesi tazkirah kita pada malam ini insya-Allah, lebih dahulu sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, insyaAllah pada malam ini tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nabil bin Ahmad, yang mana saya boleh berikan sedikit biodata Ustaz, Alhamdulillah, yang mana Ustaz merupakan atau berasal daripada Berseri Perlis, ya Ustaz ya? InsyaAllah, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang duduk di mana Ustaz? Di Bangi. Bangi Ustaz? Di Bangi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Bangi. Saya pun lepasan daripada UKM dan saya boleh lihatlah banyak di kalangan asatizah kita, ustaz dan ustazah, para ulama daripada Bangi. Alhamdulillah. Semoga kita di Selangor ni lahirnya lagi ramai kelahiran anak-anak di kalangan kita ni yang akan menjadi pewaris Nabi, yang ini dipanggil ulama insya-Allah pada satu hari nanti. Baik, pada waktu yang sama Ustaz merupakan lepasan daripada Universiti Al-Azhar Kahirah dalam bidang kuliah Usuluddin, pengajian hadis. Alhamdulillah. Kalau kita perasan Ustaz Nabi Ahmad ni biasanya berada di dalam TV1. Sesi ceramah ataupun dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ceramah di dalam ataupun pengacara majlis di TV1 pada Khamis malam Jumaat. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mendengar sedikit mutiara daripada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita jadikan ibrah pengajaran dan nasihat kita bersama insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Nabil bin Ahmad insyaAllah untuk meneruskan sesi tazkirah kita pada malam. Dipersilakan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Dinda Muammar selaku pengacara majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Disini tuan-tuan guru, para asatizah, muslimat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan masa yang ada kita dapat berkumpul bersama-sama 5 daripada tenaga pengajar, ibu bapa maupun anak-anak para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Kita doakan mudah-mudahan himpunan kita walaupun di alamannya Allah meletakkan dia di antara tempat yang terbaik yang juga disebut sebagai Raudhatul min Riyadhil Jannah, di antara taman-taman syurga untuk kita sama-sama beroleh kebaikan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada malam ini saya tidak bercadang untuk mengambil masa yang panjang. Mungkin paling lama pun dalam 20 minit untuk insya-Allah kita akan bersama-sama. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, sesuatu yang berlaku pada hari ini betul kita sebut sebagai yang berlaku dalam kehidupan kita, tak lain tak bukan ia adalah salah satu di antara tingkatan untuk menguji iman kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sudah pasti di sana setiap kita yang bernama muslim, bahkan mukmin, Allah akan uji kita.
Bahkan kalau kita yakin bahawa kita adalah hamba Allah yang benar-benar beriman, taat sam'an wa ta'atan lillahi ta'ala, sudah pasti di sana kita akan melihat fasa ujian itu berbeza-beza mengikut insan dan mengikut tahap keimanan. Apapun muslimah rahimakumullah sekalian, suka untuk saya melihat, membawa sahabat-sahabat kita melihat isu-isu semasa yang pada hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu peringatan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengingatkan kita kepadanya. Yang sudah pasti kita hari ini, ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, anak yang dirahmati Allah sekalian, semakin lama kita semakin dilalaikan, dialpalkan dengan dunia. Terlalu banyak perkara yang membuatkan kita akhirnya kita mengabaikan tanggungjawab utama kita selaku hamba. Jika tidak percaya, perkara pertama yang tuan-tuan akan buat setelah bangun daripada tidur, apa perkara pertama yang akan kita buat? Tengok muka bini, tengok muka isteri, tengok muka suami, ya, tengok muka handphone. Nampak tuan-tuan? Ini contoh paling mudah. Itu tak cerita lagi lepas sembahyang. Sama Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dulu dan lagi. Astagfirullahaladzim. Kan? Sekarang ni, dia beratik depan handphone. WhatsApp bini. Kan? Dia tak kira macam-macam lagi. Apa-apa yang berlaku kita hari ini. Sahabat rahimahullah sekalian. Sedar ataupun tidak, kita sekarang ni berada dalam gelombang ujian yang besar. Pun begitu, Allah datangkan kepada kita ujian yang lebih besar. Dengan pandemik COVID-19. Yang hari ini rata-rata manusia mengeluh. Kerana dengan ujian yang berat ini, bagaikan tidak mampu untuk didepani, tidak mampu untuk dipikul lagi. Sedangkan, sahabat rahimahullah sekalian, kata Nabi SAW, Asyaddun nasi bala'anil anbiya, summal amsal fal amsal. Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyat, sehebat-hebat ujian ialah kepada para Nabi, kemudian kepada mereka yang namanya orang soleh dan orang yang semisal dengan mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Kalaulah hari ini kita mengeluh dengan pandemik COVID-19 sebab lama tak masuk sekolah, lama tak ada job, ada orang yang kata tak ada job, ada yang kata lama tak jumpa, ada yang kata lama tak balik kampung. Itu sebenarnya alasan. Apa pun tuan-tuan dan puan, kita lihat balik bila Allah bagi ujian kepada kita hari ini. Sesungguhnya Allah nak mendekatkan kita dengan Allah. Saya rasa bangga bila rakyat Malaysia timbul rasa prihatin terhadap rumah Allah. Dikala pandemik COVID-19 melanda, beberapa ketika pihak pentadbir negeri dan juga di setiap daerah menjadikan ia sebagai satu langkah berwaspada, iaitu apabila ditutup surau ataupun masjid. Orang kita apa? Mengeluh, marah. Hak mengeluh tu tak apalah, lepas tu pula tak boleh masuk masjid, sedih, ya. Tapi yang paling sedih, Allah uji pula lebih daripada itu, dia marah. Pintu pagar pun dia goncang. Bukan dekat pintu pagar surau, pintu pagar rumah tu imam pun dia ganggu, tuan-tuan. Ni bahaya, tuan-tuan, ya. Ni sebab kita nak kena lihat balik. Apa yang saya nak sebutkan ialah bahawa kalaulah hari ini kita merasakan ujian itu berat pada diri kita, sedangkan ujian yang paling dahsyat ialah ujian kepada para anbiya, para nabi. Yang hari ini tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita ambil peluang menelusuri kisah junjungan mulia kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita akan rasa rindu, terubat sakit hati, terubat rasa duka lara, terubat rasa sesuatu yang meninggalkan garisan-garisan luka dalam diri. Kenapa? Kerana Nabi SAW mendidik manusia mengenal Tuhan dengan jalan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan begitu, muslimat rahimakumullah sekalian? Nabi SAW nak meninggalkan kota Mekah amat berat bagi dia. Kenapa? Kerana di situlah tempat lahir, di situlah tempat permainan, di situlah ahli keluarga. Tapi oleh kerana dengan perintah daripada Allah, Nabi berhijrah. Tuan-tuan, kalau hari ini kita merasakan berat dengan ujian, lagi berat ujian yang diterima oleh para rasul dan para nabi. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa untuk saat ketika ini, ibu ayah semua, kita ambil satu peluang bermuhasabah. Banyakkan istighfar.
banyakkan bermohon dan bermunajat, banyakkan bertaubat, banyakkan minta ampun pada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa imma dosa orang. Kenapa tuan-tuan? Saya nak sebut, kita hari ini, bila didatangkan ujian, bukan untuk kita mencela nikmat Tuhan. Bukan untuk kita rasa sampai tahap kufur dengan apa yang Allah dah bagi kita. Tetapi sebaliknya, kita nak mengambil peluang dengan ujian ini. Betapa banyak nikmat yang sebelum ni, jarang-jarang kita bersyukur. Hari ni bila Allah hilangkan sekejap, kita rasa, ya Allah. Tuan-tuan, pernah minggu lepas kan, ke hari apa, yang baru-baru ni, Facebook, WhatsApp tak boleh pakai tu. Instagram kan. Tak sampai 1 hari pun. Katanya 6 jam kot, tak silap saya. Kan? Tengok apa statement daripada Mark Zuckerberg. Dia kata apa? Hampir 25 ke 28 juta bilion kerugian dalam tempoh 6 jam. Bukan tu manusia yang mencipta aplikasi untuk kita. Dia dah rugi. Kita hari ni 6 jam tu macam rugi, hilang nikmat dunia. Tuan-tuan, rahimahullah sekalian. Sebelum ni tak ada WhatsApp, dapur berasak. Sekarang ni ada WhatsApp, dapur pun tak berasak. Ni masalah kita tak sahabat rahimahullah sekalian. Ya? Bahawa saya nak mengambil peluang ini untuk kita lihat bahawa ujian yang Allah bagi kepada kita hari ini tak lain bukan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimahullah sekalian. Dalam tempoh kita nak bertenang hari ini, masya-Allah tabarakallah, kita lihat macam-macam yang ada di keliling kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan juga mengalami situasi yang sama, bahkan mungkin sedikit berbeza dengan suasana dan keadaan kita masing-masing. Cuma kita sebagai orang yang menjadi dalam ganti dalam perjuangan Nabi SAW, terutama para cikgu, ibu ayah, ya, dan generasi anak-anak yang sedang meniti tahap kedewasaan mereka, sudah pasti mereka melihat kita apa yang kita buat. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita kena isi sepanjang kita berdepan dengan ujian ini? Pertama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ingat dan dipesan untuk kita, ya, bila saat diuji, banyakkan kamu mengingati Allah. Banyakkan kita ingat Allah. Ingat Allah ni banyak. Ingat Allah sama ada dalam solat, salam. Masya Allah, dia bagi salam. Hilang. Hilang? Apa yang hilang? Hilang. Okey. Dia tutup. Masya Allah. Bagus. Tiba-tiba dia seorang bagi salam. Orang lain tak bagi salam. Oh, bagus. Ustaz puji. Bagus adik. Adik ni bagus. Pakai baju tidur no. Awal nak lena. Tak apa. Lepas ni kita tidur. Baik. Ibu ayah, tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Itulah reaksi kita hari ini. Ya. Bila Allah bagi ujian dekat kita, apa yang perlu kita buat ialah, pertama, banyakkan mengingati Allah. Yang sebelum ni bukan kita tak ingat Allah, kita ingat Allah. Cuba ingatan kita itu terhad. Ambillah peluang di saat ujian ini, lagi banyak kita mengingati Allah. Tuan-tuan, saya tengok wajah-wajah gembira hari ini. Bermula Jumaat lepas, apabila contoh di Kuala Lumpur kita, di wilayah di Selangor, dah dibolehkan dengan kapasiti yang besar untuk masyarakat kita bersolat jemaah, terutama solat Jumaat. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok semua jemaah gembira. Kan saya bagi khutbah Jumaat itu, saya naik bagi tazkirah. Naik tazkirah ni baru. Dia dah senyum lebar. Dia dah seronok dah pokoknya. Maksudnya lama sangat dia tak pergi masjid. Dia boleh tengok orang naik khutbah tu. Oh, dia senyum. Sebelum ni, kita naik khutbah, naik mimbar. Tengok semua orang pakai tuluk rapat. Nampak gayanya semangat orang kita ni, Masya Allah. Jadi ini di antara tanda-tanda satunya yang sebut tadi, bahawa orang kita masih rasa cinta untuk kembali ke rumah Allah. Ya? Kemudian pula kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, ambil peluang ni, ingati Allah sebanyak-banyaknya. Ingati Allah ni maksudnya kita berzikir, baca Quran, buat amal-amal kebajikan. Ya? Sebab bila sebut tentang zikrullah, hati kita tidak akan mati. Bila hati tidak akan mati, akal fikiran kita akan diwarisi dengan panduan wahyu ilahi. Sudah pasti kita tidak akan terbabas sampai bila-bila. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, kita kena tambah nilai ihsan sesama manusia. Ujian itu bukan untuk kita menjarakkan sama kita, tapi sebaliknya ujian itu untuk kita saling berkasih sayang sesama manusia. Bayangkan hari ini kita mampu untuk makan. Saya duduk di sini, walaupun penaja seriti tak sedia makan, tapi saya ada air mineral. Contoh. Mereka kata makan sendiri Ustaz, sponsor by Ustaz sendiri. Ya. Lepas tu pula sahabat saya ni, tuan-tuan, beli ni pula. Nampak apa dia? Tak nampak? Nampak? Tea Life.
Dia kata habuan untuk ustaz kuliah malam ni. Ada seriti bagi. Bukan nak marah, bukan nak marah saja, nak habaq, nak hin je lah kan. Nak habaq kata kita punya bila buat benda baik, tuan-tuan, nampak dia hablum minallah wa hablum minan nas tu, rasa dekat. Sama-sama manusia ni bila kita tolong, dia akan ingat sampai mati. Dia akan sebut-sebut kebaikan kita nanti. Tapi kita tak minta lah untuk disebut kebaikan. Maksud saya ialah kita cuba untuk menyantuni insan. Kita tahu hari ni kita ada keupayaan walaupun kita tak kaya. Tuan-tuan, saya tak kaya, tapi Masya Allah banyak mesej yang saya dapat. Ustaz, saya nak pinjam. Ustaz, saya nak duit. Ustaz, saya nak beli paper anak. Ustaz, Allah, saya nak kena buka gedung, kaunter, bantuan. Macam tu lah kan. Maksudnya ramai orang minta bantuan. Bila kita ceramah macam ni, apa saya nak sebut? Ialah kita tolong sekadar yang mampu. Tuan-tuan, kalau tak mampu dari sudut harta, kita tolong dari sudut kudrat. Tak tolong dari sudut kudrat, mungkin kita tolong dari sudut doa. Ini paling minimal lah untuk kita doa sahabat-sahabat kita. Kita nampak sahabat kita dalam keadaan susah. Kita tak tahu nak buat macam mana. Duit pun aku tak berapa banyak. Kan? Kudrat pula aku ni letih, tak larat. Ya. Mungkin uzur dan sebagainya. Kita boleh tolong dari sudut. Kita doa, Ya Allah, berilah kepada sahabat aku dikurniakan rezeki yang baik. Tuan-tuan, saya nak cerita dalam hidup saya. Ini cerita benar, tuan-tuan. Sahabat saya pada sebelum ini, dia memang seorang yang baik. Ni pengalaman. Bila dalam keadaan kita sebut tentang ujian ini, kita tahu kita sesak nafas. Kita tengok sahabat kita lagi, kita sesak nafas. Saya cuba bantu beliau bangun daripada kelemahan yang ada. Kita pegang tangan dia, kita bimbing dia, dan kita bawa dia ke tempat yang lebih baik sampai peluang yang dia dapat tu macam-macam. Dan apa yang menariknya, tuan-tuan, puan-puan sahabat rahimahullah, ya, hari ini dia lebih masyhur daripada saya. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa seronok. Cuma apabila kita dah dapat nikmat daripada Allah, tolong jangan lupa akan diri kita sendiri. Sebab tu bila hablum minallah wa hablum minan nas, hubungannya ialah kita dengan manusia itu saling menghormati, saling kita membantu sesama insan, dan kita nak kita sesama Allah, kita sama manusia di sisi Allah juga mendapat perhatian Allah sebagai hamba yang benar-benar berkasih sayang kerana. Jadi tuan-tuan puan yang kedua, saya nak pesan kita, tambah-tambah kita dalam keadaan berdepan dengan pandemik ni, alhamdulillah kita nak sampai ke endemik nak. Mudah-mudahan kemuncak kita ni dah sekarang 88.8 kot tak silap saya hari ni. Orang duk kira hitung tu pula. Orang tak tengok dah angka pesakit COVID tu. Orang duk tengok angka 88.8%. Esok mesti 88.9% sebab nak balik kampung. Kan kalau saya tanya anak-anak ni, siapa nak balik kampung? Depa tak apa, depa kampung sudah besar dah. Tak balik dah. Itu dah. Ustaz Nabi nak balik ah. Ustaz Nabi duk bagi nak balik boleh tu. Perlis. Jauh. Okey, baik. Sahabat rahimakumullah sekalian. Perkara yang kedua ialah kita saling berkasih sayang sesama manusia. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut untuk kita bersama-sama menyempurnakan masyarakat kita hari ini dan sebagainya. Tolong bersangka baik. Ya. Ini paling minimal lah saya sebut. Yang tadi, yang pertama, zikrullah ataupun ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah ni banyak, adik-adik. Banyak zikir-zikir. Dalam lagu, dalam YouTube, kan, adik-adik mengaji. Saya bila buat zikir ni, budak-budak suka ikut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Contoh. Jadi anak-anak yang dengar dia seronok, dia pun ikut. Allahumma inni as'aluka. Tak apalah, yang penting dia ikut juga. Maksudnya ialah bila kita ada pengisian itu, anak-anak akan ikut kita. Yang kedua, hablum minallah. Dan yang ketiga, bersangka baik. Tuan-tuan, banyak ayat dalam Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi tegak untuk kita, iyyakum wazzan fa inna zanni akdzabul hadis. Kepesan Nabi. Jangan langsung kamu bersangka buruk. Ada prasangka yang tidak elok kepada sahabat kita. Tengok orang pakaian comot, pakaian compang camping, kita kata dia nak minta sedekah. Sedangkan kita tak tahu, dia tu mungkin wali Allah. Dia orang yang lebih baik daripada kita. Maka sahabat-sahabat, rahimakumullah sekalian, ambil kesempatan ini. Baik, ada seorang orang alim, orang baik, ketika dia berada di kota Baghdad. Nama dia, Allahumma salli Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Pernah satu ketika dia berada dalam satu majlis. Dia orang baik, dia orang alim, orang yang sebut abid, ahli ibadat. Dia orang yang banyak beribadat kepada Allah. Satu hari dia pergi mengunjungi sahabat ni yang telah meninggal dunia di kota Baghdad. Orang mati.
Adik-adik, dia pergi tengok orang nak menguruskan jenazah orang yang meninggal dunia. Tiba-tiba dalam masa dia tengok orang ramai-ramai datang ke tempat majlis mengunjungi jenazah itu, yang dilihat ialah seorang pengemis yang dikenal, dia ni orang miskin, datang pula minta sedekah. Kita bila tengok orang minta sedekah, terutama dalam majlis yang macam tu, tak payah cakap macam tu lah, orang minta sedekah dekat kedai makan pun dah kita rasa, apa minta sedekah, orang nak makan ni, kan? Itu kita. Ini bukan pula dalam majlis pengurusan jenazah. Kawan tu datang minta sedekah. Jadi Abul Qasim terdetik dalam hati, la ilaha illallah, apa hang buat ni? Dia tak kata apa kat kawan tu, cuma terdetik. Tiba-tiba dalam sekelip mata, orang tu hilang. Dia pun dah selesai urusan pengurusan jenazah sahabat dia. Dia pun balik, malam tu seperti biasa, dia akan bangun 3 malam, dia akan beribadat. Bila dia beribadat, sahabat rahimahullah sekalian, apa yang berlaku ialah malam tu dia tak rasa khusyuk. Bacaan solat ni tak puas. Zikirnya tak lazat. Akhirnya dia penat dan tertidur. Dalam mimpinya tuan-tuan, dia termimpi seakan-akan dia berada pada majlis pada awal pagi tadi, siang tadi. Iaitu di majlis pengurusan jenazah sahabatnya. Tapi yang pelik, dia tak nampak orang meninggal. Yang dia nampak ialah bangkai. Diuruskan oleh sekumpulan lelaki. Bila dia sampai dekat, apa hampa buat kat bangkai ni? Dia kata, ya Tuan Syekh, ini bangkai ini semua untuk Tuan Syekh. Dia kata, siapa untuk aku pula? Hampa tahu tak ni bangkai? Tuan Syekh, ini hasil tanggapan buruk Tuan Syekh terhadap sahabat kita. Inilah habuannya. Maka Tuan Syekh, ambillah makan. Dia terkejut. Itu dalam mimpi. Dia kata, apa pula kena mengenang aku? Ya Tuan Syekh, sekarang ni Tuan Syekh kena minta maaf balik kepada orang yang Tuan Syekh bersangka buruk. Bayangkan dia tu terjaga daripada mimpi dia mengucap panjang. Esoknya, seawal pagi dia keluar nak pergi ke kota Baghdad mencari lelaki tadi, tak jumpa. Ditakdirkan Allah dalam beberapa ketika muncul lelaki tadi, belum sempat dia menyampaikan salam, si pemuda ataupun si miskin tadi, fakir tadi, terus berkata kepada si alim ini, yang Abul Qasim ni, dia kata, wahai Tuan Syekh, Assalamualaikum, wahai Tuan Syekh, sesungguhnya aku telah memaafkan apa yang telah engkau fikirkan semalam. Ya, aku nak berpesan kepada engkau, selepas ini engkau jangan berfikiran sedemikian terhadap orang lain selain daripada aku selepas ini. Tuan-tuan, dia hanya orang fakir, orang miskin, tetapi seolah-olah ilham Allah bagi kat dia, dia tahu apa yang tersirat dalam diri Abul Qasim ini. Syekh ni tergamam. Tiba-tiba orang lelaki tadi bergerak, berlalu pergi dan hilang daripada pandangan mata, dan sampai hari ini, sampai sudah dia tak berjumpa dengan fakir itu sampai bila-bila. Apa daripada definisi, moral of the story, apa kisah ibrah yang kita boleh ambil? Tuan-tuan, di kalangan kita tak tahu siapa yang banyak amal ni, siapa yang tipis iman ni. Jadi setiap kita bersangka baik kepada manusia, ilmu kita sama Muslim, ilmu kita sesama yang namanya manusia, walaupun dia bukan not yet Muslim. Kita tak tahu matinya nanti mungkin Muslim lebih baik kedudukannya berbanding kita yang namanya Muslim. Tapi Masya Allah, dosa berkilo-kilo kita bawa. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, pengisian ringkas dan padat ini boleh kita ambil istifadah, faedah daripada apa yang saya sampaikan, terutama kepada pihak pengurusan sekolah, sahabat-sahabat saya. Saya minta maaf masa yang terlalu pendek dan juga ruang waktu yang begitu terhad, sebab sekali lagi pukul 9 saya nak kena bersiaran untuk TV1 Forum Beranak Ihwal Islam, jadi nak kena prepare sikit maklumat. Saya minta maaf ya, tak dapat dengan tempoh masa yang panjang. Dan untuk adik-adik, saya doakan mudah-mudahan anda semua menjadi anak yang soleh dan solehah, penawar dan juga penyejuk mata hati kepada ibunda dan ayahanda kalian, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Di atas doa yang telah disampaikan ataupun nasihat yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad, alhamdulillah. Mungkin kat sini saya boleh promosikan yang mana Ustaz selepas ini pukul jam 9 malam insya-Allah bersiaran TV1 insya-Allah, iaitu bersama dengan Forum Perdana Ihwal Islam yang bertajuk Harga Kayangan. Jadi lepas program kita pada lepas ni, bolehlah sama-sama rebut remote TV untuk kita lihat TV1 insya-Allah. Kita akan lihat sekali lagi Ustaz Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Terima kasih di pihak saya, di peringkat sekolah, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih, insya-Allah. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Kita akan jemput lagi insya-Allah pada pertemuan yang lain. Apapun, ribuan terima kasih di atas Ustaz melaporkan masa untuk bersama kita. Wallahu alam. Amin amin. Terima kasih insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah. Okey, insya-Allah program kita akan diteruskan lagi
iaitu kita akan sama-sama bermunajat, yang mana kita akan sama-sama baca suratul Yasin dan bacaan tahlil ringkas insya-Allah yang akan dibimbing oleh Al-Fadil Ustaz ataupun Muallim Arif insya-Allah. Muallim Arif insya-Allah pada malam ni. Jadi minta Muallim Arif untuk buka mic insya-Allah. Alhamdulillah dah ada di dalam Google Meet insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya menyebut dan mempersilakan Al-Fadil Muallim Arif untuk meneruskan sesi munajat perdana kita pada malam ini. Dipersilakan. Harap semua boleh dengarlah suara Muallim. Kalau tak boleh dengar, beritahulah. Alhamdulillah dengar jelas. Jelas Okey. Jadi pada malam ni kita akan membaca surah Yasin lah. Jadi seperti mana yang Muallim Muhammad sudah tahu, kita akan mengajar kita membaca surah Yasin pada malam ni. Jadi sebelum kita mulakan surah Yasin, kita istighfar dululah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaihi. طيب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا فمن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Baik, Mualim minta semoga tanda tangan kita nak baca doa lah. Kita tanda tangan, sama-sama kita tanda tangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم
وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبمظهر ففي الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنجادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل محموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Yasin dan bacaan doa itu tadi, insyaAllah Allah memudahkan segala urusan kita, Allah makbulkan segala hajat yang kita hajati insyaAllah pada yang malam mulia ini insyaAllah. Baik, seterusnya majlis menyempur dan persilakan Ustaz Muhammad Razali bin Syahari untuk memberikan sedikit mungkin kata-kata semangat kepada anak-anak murid insyaAllah. Dengan ini majlis menyempur dan mempersilakan. Ustaz, tak dengar Ustaz, dia berdesing Ustaz. Tak dapat Ustaz. Okey, tadi dengar sikit. Belum, Ustaz, tak dapat. Okey, sambil-sambil kita mungkin menunggu Abi tengah mungkin tengah pembentukan setting. Pasal teknikal sama-sama kita selawat dulu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Ala, surah 96, ayat 1 hingga 5. Juzuk 30, halaman 597. Terima kasih kepada Muallim Muammar, guru penolong kanan kurikulum, guru-guru, seterusnya ibu bapa dan juga anak-anak seriti yang dimuliakan Allah dengan nikmat iman dan juga Islam. Sedikit Abi nak berpesan berkenaan dengan surah Al-Alaq ini, iaitu pembudayaan ilmu dan membaca berdasarkan ayat yang pertama hingga kelima tadi. Di waktu kita diberikan kelapangan ini, marilah sama-sama kita membudayakan ilmu dan membaca dalam keluarga kita. Abi harap anak-anak Abi dapat membudayakan ilmu dan membaca. Membaca buku-buku yang memberikan manfaat. Sama ada daripada buku pelajaran ataupun selain daripada pelajaran. Kita membaca dan belajar untuk apa? Untuk kenal taat Allah yang menciptakan kita. Nah, itu ayat yang pertama. Kalau kita lihat, kita ambil pengajarannya. Yang kedua, asalnya kita semua ni tak tahu. Jadi, siapa yang bagi tahu? Allah yang bagi tahu. Allah yang bagi ilmu. Tinggal kita mohon hidayah supaya ilmu tadi berkat dan juga manfaat. Sebab tu kita masuk kelas PDPR ni ada adabnya. Abi ingatkan anak-anak Abi masuk kelas PDPR ni ada adabnya. Biar pertama kita yang menunggu guru, jangan guru menunggu kita. Itu antaranya. Maknanya bersedia awal. Dan supaya kita ini sedar, ayat yang ketiga tu Allah nak suruh kita ni sedar, realitinya kita ni hina. Kita ni tak ada apa-apa. Yang kita ni tak ada apa-apa. Kita ni berasal keluar daripada tempat yang hina, masuk dalam perut dan keluar balik daripada tempat yang hina. Maka kita jangan berlagak. Kita jangan berlagak. Jangan action, jangan sombong. Sebab kita ni tak ada apa-apa. Dan ayat yang keempat, Allah nak bagi tahu bila kita dah pandai, bila kita pandai belajar, banyak membaca, ikut mana pun ada yang lebih pandai. Tu kita kena ambil tahu. Kita pandai, ada yang lebih pandai. Kita cerdik, ada yang lebih cerdik.
Jadi jawapannya Allah lah yang paling pandai, Allah yang paling cerdik, Allah yang paling bijak, Allah yang paling luas ilmunya, Allah yang paling mulia. Ini kena letakkan diri kita. Banyak mana kita belajar, hebat mana kita belajar, tinggi mana kita belajar nanti, kita kena letakkan diri kita, ada yang lebih besar daripada kita, iaitu yang mengurniakan ilmu pada kita. Jadi di situlah pengajaran daripada surah Al-Alaq ini ayat 1 hingga ayat 5. Abi mengajak supaya kita membudayakan ilmu dan membaca dalam keluarga kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berbaki tempoh persekolahan ini beberapa bulan lagi. Jadi Abi harap anak-anak Abi masih ada semangat untuk menuntut ilmu dan juga mencari ilmu. Wallahu ta'ala alam, itu sedikit pesanan Abi kepada anak-anak Abi dan khususnya kepada diri Abi dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazilan di atas nasihat yang disampaikan oleh Abi, yakni ataupun dipanggil Guru Besar Siti Al-Talim Zalim Syari, di atas nasihat yang telah disampaikan. Dan insya-Allah telah masuk waktu Isya, nanti sama-samalah semua pelajar-pelajar untuk solat berjamaah Isya, sekiranya boleh solat berjamaah insya-Allah. Dan selepas solat Isya sama-sama kita sambung lagi, mungkin sambung dengan solat sunat ba'diyah selepas solat sunat Isya, kemudian disusuli dengan solat sunat hajat 2 rakaat dan solat taubat insya-Allah. Baik, saya rasa itu sahaja untuk malam kita punya program kita, forum perdana kita. InsyaAllah, Alhamdulillah, malam ni kita ada dua penasihat ataupun pemberi tazkirah. Yang pertama disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nabil Ahmad. Tadi bermula dengan 7.30 malam tadi kan kita mulakan. Dan ada beberapa mutiara yang telah disampaikan. InsyaAllah kalau pelajar-pelajar ini menonton sekali lagi, boleh lihat di Facebook Siti Al-Talim untuk tutup dan seterusnya. Dan yang kedua disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ali bin Syari di atas tazkirah yang disampaikan. Dan seterusnya aktiviti juga kita telah laksanakan aktiviti membaca Yasin beserta dengan doa. Saya rasa itu sahaja untuk program kita malam ini. Terima kasih kepada semua pelajar yang telah menjayakan program pada malam ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah menjayakan program. Antaranya adalah Tuan Syahril, ya, Tuan Syahril, alhamdulillah. Kemudian Muallim Atik yang menguruskan proses perjalanan program kita pada malam ini. Saya rasa itu sahaja untuk program kita malam ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.